Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi update berkenaan dengan Bantuan Prihatin Nasional, BPN. Okey, merujuk kepada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac. Kementerian Kewangan ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan dan cara mengakses bantuan prihatin nasional yang telah diperuntukkan sebanyak RM10 bilion bagi golongan yang layak. Okey, pembayaran BPN akan dibuat dalam dua fasa, iaitu pada akhir bulan April dan Mei 2020 mengikut kelayakan berikut. Okey, kalau ikut kriteria kelayakan, okey, pendapatan yang isi rumah bawah 4,000 ke bawah akan mendapat sejumlah 1,600 dan dibayar pada April sebanyak 1,000, Mei 600. Okey, isi rumah B40 ataupun gaji bawah 4K ni yang sebelum ni yang telah diluluskan bawah senarai bantuan sara hidup. Okey, penerima ni BPN tak perlu memohon ataupun mengemukakan permohonan barulah. Okey, jadi penerimaan bayaran bantuan secara terus ke akaun bank berdaftar di bawah BSH. Okey, jadi kepada yang dapat BSH yang gaji bawah 4K akan dapat automatik, tak perlu mohon. Permohonan baru lah. Okey, jadi yang pendapatan isi rumah 4K hingga 8K iaitu M40, jumlah bantuan BPN sebanyak 1,000, tempoh pembayaran April 500, Mei 500 dan kriteria dia adalah isi rumah yang pembayar cukai yang sedia ada, berdaftar dengan LHDM, tidak perlu memohon atau mengemukakan permohonan baru. Okey, tetapi kalau yang tidak bayar cukai, kena mohon barulah saya akan terangkan selepas ini. Okey, pembayaran secara terus ke akaun berdaftar dengan LHDN. Okey, jadi untuk yang B40 dan M40 ni yang ada BSH dan bayar cukai tak perlu mohon, tetapi kalau tidak cukup kriteria ni kena mohon barulah. Okey, untuk bujang pula, jumlah BPN sebanyak 800, April 500, Mei 300. Individu, okey, penerima BPN yang tak perlu memohon atau mengemukakan permohonan baru adalah individu bujang yang sebelum ini telah diluluskan bawah senarai bantuan sara hidup. Okey, secara terus ke akaun bank yang berdaftar di bawah BSH. Okey, bermaksud kalau individu yang bujang yang tidak dapat BSH, kena mohon baru. Okey, bagi bujang yang bergaji 2K hingga 4K, jumlah bantuan adalah 500, April 2,5, Mei 2,5. Okey, iaitu individu bujang yang membayar cukai secara terus ke akaun bank berdaftar dengan LHDM. Okey, jadi kalau tak cukup kriteria ni, kita perlu buat permohonan baru. Okey, jadi semua layak lah. Okey, bagi mereka yang belum mendaftar, permohonan baru boleh dibuat mulai 1 April. Okey, 1 April menerusi laman web rasmi LHDM www.hasil.gov.my. Okey, yang ni saya akan buat satu lagi video baru pada 1 April. Macam mana nak mohon baru. Okey, jika anda pertanyaan lanjut, anda boleh orang cakap call nombor ni lah. Okey, waktu operasi 9 pagi hingga 5 petang. Ataupun anda boleh masuk ke laman web bhh@treasury.gov.my ataupun pre2020@treasury.gov.my. Okey, ataupun anda boleh call LHDM terus untuk pastikan anda pembayar cukai ataupun tak. Okay, Kementerian mengingatkan orang awam juga agar berhati-hati dengan skema yang semakin berani mengambil peluang menipu orang awam yang memerlukan bantuan pakej prihatin ini. Penerima disarankan merujuk kepada sumber-sumber rasmi dan jangan memberikan maklumat ke mana-mana pihak ketiga. Okey, jadi ini penting untuk kita berhati-hati dengan skema. Kementerian ingin berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang kerana berkongsi pandangan, teguran dan cadangan mengenai pakej prihatin menggunakan pelbagai saluran kementerian melalui unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus. Okey. Okey, kita masuk kepada soalan lazim, FAQ. Apakah bantuan prihatin nasional? Okey, ini sudah terangkan. Bantuan prihatin adalah golongan yang sedia oleh kerajaan dalam pakej rangsangan ekonomi. Okey, bantuan kerajaan kepada rakyat dalam menangani wabak COVID-19 ni. Siapa yang layak? Okey, isi rumah, kahwin ataupun ibu bapa tunggal, balu, janda, duda yang ada melaporkan anak maklumat anak pada permohonan BSH dan pendapatan isi rumah adalah 4K ke bawah. Okey, untuk yang bujang atau ibu bapa yang tidak melaporkan maklumat anak pada permohonan BSH 2020. Hak umur 21 tahun dan ke atas termasuk kategori warga emas 60 tahun dan ke atas.
pendapatan bujang adalah 2,000 ke bawah. Untuk M40 adalah kahwin, ibu bapa tunggal, duda, berdasarkan data pencukaian, dan pendapatan agregat bulanan adalah 4K hingga 8K berdasarkan borang cukai pendapatan. Untuk bujang pun sama seperti saya terangkan tadi. Pembayar cukai yang merupakan golongan Malaysia yang menetap di Malaysia. Okey, ini adalah berapa jumlah bayaran yang telah saya terangkan tadi. Okey, ada 2 fasa. Okey, ini tarikh pembayaran pada bulan April dan Mei. Okey, kaedah pembayaran adalah seperti berikut. Pembayaran sekiranya ada maklumat akaun, bayaran secara kredit. Jika status bayaran adalah gagal kredit, bayaran secara tunai di Bank Simpanan Nasional. Okey, jika status bayaran adalah gagal kredit, kita kena pergi ke bank lah. Kalau tak ada akaun, kita ada bayaran adalah secara tunai di Bank Simpanan Nasional. Kaedah-kaedah bantuan perhatian nasional adalah seperti berikut. Bayaran akan dibuat melalui akaun bank yang dinyatakan di BNCP terkini yang telah dikemukakan. Okey, di lembaga cukai. Okey, bayaran akan dikreditkan ke akaun bank ketua isi rumah jika taksiran bersama telah terpilih. Semasa menggunakan BNCP, bayaran akan dikreditkan ke akaun bank atas nama pembayar cukai yang ditaksir. Okey, bagaimana jika akaun bank yang didaftarkan adalah tidak aktif atau ditutup? Sekiranya status gagal kredit, pembayaran akan dibuat melalui tunai melalui BSN lah. Okey, bagi bantuan perhatian nasional M40, pemohon boleh mengemaskini maklumat akaun bank melalui aplikasi e-Kemaskini di ez.hasil.gov.my/ci/. Okey, masuk di bahagian e-Kemaskini, profil diri. Untuk memastikan maklumat akaun bank adalah terkini dan aktif. Okey, ini untuk yang pembayar cukai. Bila dan bagaimana semakkan status penerimaan bantuan perhatian nasional M40. Okey, penerima yang layak menerima bantuan ni boleh semak status mulai 1 April. Pangkalan data BPN adalah berdasarkan untuk B40, boleh semak di BSH. Dan untuk senarai pembayar cukai, pendapatan memenuhi kriteria pendapatan BPN ditetapkan. Okey. Semakkan status boleh dibuat di portal rasmi di www.hasil.gov.my ataupun bantuan sara hidup bsh.hasil.gov.my ataupun di Kementerian Kewangan www.treasury.gov.my. Okey, ni laman web untuk kita semak lah, kita sama kita dapat ataupun tak. Okey, dan apakah permohonan baru boleh dibuat sekiranya tidak senarai sebagai penerima bantuan? Okey. Okey, jadi kita perlu membuat permohonan baru lah sekiranya tidak senarai sebagai penerima B40 dan M40. Jika memenuhi kriteria tetapi tidak tersenarai, permohonan baru bantuan perhatian nasional B40 dan M40 dibuat mulai 1 April 2020 secara talian. Okey. Di portal rasmi. Okey, jadi ini adalah portal-portal rasmi yang kita boleh buat lah permohonan baru. Apakah dokumen semara? Okey, ini dokumen lah. Selain daripada mengisi borang atas talian, pemohon boleh mengemukakan bukti pendapatan. Kesemua permohonan akan disemak berdasarkan data agensi yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya permohonan baru bantuan diluluskan, bayaran akan dibuat pada bulan Mei 2020 sekaligus. Okey, jadi untuk permohonan baru bantuan perhatian ni, buat permohonan baru akan mendapat sekaligus bulan Mei lah. Bulan April tak dapat. Jika pemohon bujang pelajar sepenuh masa, adakah layak menerima bantuan? Okey. Untuk bujang yang berstatus pelajar sepenuh masa, tidak layak. Okey. Pemohon bujang yang berstatus pelajar tidak layak menerima. Okey. Untuk student yang untuk dapat BPN ni tak layak. Apakah penerima bantuan perhatian nasional M40 dan berada di Perdamaian Negeri Sabah dan Sarawak akan menerima bayaran pada April 2020? Okey, tidak. Pembayaran bantuan perhatian nasional bagi penerima pendalaman di negeri Sabah dan Sarawak akan dibuat secara sekaligus dengan bayaran bantuan sara hidup. Okey. Bagaimana kaedah pembayaran bantuan perhatian nasional bagi penerima pendalaman di negeri Sarawak? Kaedah pembayaran di Sabah dan Sarawak akan diselaraskan oleh Pembendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak melalui Kementerian Kewangan Malaysia. Lokasi dan tarikh akan dimaklumkan. Okey, jadi itu saja Q&A untuk bantuan perhatian nasional. Jadi kita boleh yang mana yang tak kriteria yang tak layak tu boleh membuat permohonan baru pada 1 April. Jadi untuk kriteria yang layak tak perlu membuat permohonan yang baru. Jadi saya harap anda faham. Kalau tak faham, anda boleh drop komen. Saya akan cuba jawab yang mana saya faham dan saya akan buat satu lagi video pada 1 April bagaimana untuk mohon. Okey. Melalui permohonan barulah. Jadi saya harap anda subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.